أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونوايانا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha mengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menuruniakan kepada saya dan tuan-tuan semua akan ikhlas dan menuruniakan kepada kita akan keberkatan dan kebaikan, serta menjadikan keberadaan kita dalam majlis ini sebagai satu amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan amalan kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah sama-sama pada malam ini kita menyambung pembacaan kita daripada kitab Penjagaan Manusia daripada Kejahatan Jin dan Syaitan. Semalam tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, dia masuk dalam Facebook, dia beli buku. Bukunya, tajuk buku ni bahasa Melayu, dah siap cetak. Saya ingatkan bahasa Melayu tak ada lagi dalam pasaran, rupanya dah ada lah dalam bahasa Melayu. Dia beli RM10 je, RM10, tapi second hand. Tak sungguh lah, tak sungguh. Mana buku terpakai, RM10 je. Jadi kalau tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan, bagus kalau ada buku ni. Okey, buku ni kalau bahasa Arab 400 muka surat, 408 kalau bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa Melayu dia jadi 500 muka surat. Tapi dia beli second hand RM10. Kalau baru tu mungkinlah tuan-tuan, mungkinlah dia boleh pergi sampai ke 30, 40, 50, 60 mungkin. Okey, ada. Saya ingatkan tak ada. Saya ingatkan Indonesia je ada cetak. Kalau tuan-tuan ingat awal kuliah saya kata yang ni Indonesia ada, Melayu tak ada. Tapi bila dia post dalam Facebook tu, dia kata bahasa Melayu. Okey, Malaysia punya. Jadi maknanya dah ada dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan kalau boleh dapatkanlah tuan-tuan, baca sendiri. InsyaAllah banyak faedah kita boleh dapat dalam ini. Baik, tajuk kita hari ini menyambung tajuk yang dulu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kita belajar dulu tentang di mana syaitan duduk dalam tubuh manusia ketika tidur. Kat mana? Andai tu lagi. Di khayshum, dekat sini hidung. Maka sebab itu siapa yang bangun daripada tidur nak sembahyang subuh, masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsar. Istinsar, iaitu mengeluarkan air daripada hidung, kerana tempat sinilah menjadi tempat sarang dia tidur pada waktu malam. Okay? Istinsar. Baik. Katanya tajuk kita tuan-tuan sambungan daripada hari itu. Tadi tempat duduk dia kan. Ini sekarang ni tajuknya adalah was-wasnya di dalam solat manusia. Maksudnya apa?
manusia apabila solat, syaitan akan kacau dia sembahyang, dia ingat macam-macam. Okey, dia ingat macam-macam. Tengah sembahyang, Allahu Akbar. Waktu itulah dia ingat sawitnya, duit sawit belum ambil. Yang perempuan malam ni cabut undi, kutu cabut kutu. Yang budak-budak teringat Pokemon dalam sembahyang. Teringat macam-macam lah tuan-tuan kan. Waktu sembahyang tu teringat Pokemon lah, apalah semua. Jadi hadirin semua tengok tuan-tuan. Hadisnya daripada Imam Muslim dalam sahihnya, daripada Abu Ala, sesungguhnya Uthman bin Abil As telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, Inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah SAW, Dhaka syaitanu yuqala lahu khanzab. Faiza ahsastahu fata'awwadh billah minhu watful ala yasarika thalasan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Ala, sesungguhnya Uthman bin Abil As datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, syaitan ni selalu kacau aku tengah sembahyang. Maknanya aku sembahyang Allahu Akbar, syaitan datang bawa aku ingat sana ingat sini. Aku dah cuba dah masuk sembahyang dah, tapi lari juga. Masuk sembahyang tak khusyuk, pergi ingat sana ingat sini, ada je gangguan. Gangguan itu sangat kuat. Lalu Nabi kata kepadanya, wahai Uthman, sesungguhnya yang kacau dalam sembahyang itu adalah syaitan, namanya Khanzab. Siapa namanya? Khanzab. Tuan-tuan jangan bagi nama cucu sudah. Bunyi macam sedap. Khanzab, jangan bagi nama cucu. Okey? Nama syaitan yang kacau sembahyang namanya Khanzab. Okey? Macam khanzir sikit tuan-tuan bunyi dia lebih kurang. Khanzab itu nama syaitan yang kacau dalam sembahyang. Lalu kata Nabi SAW kepada beliau, kalau kamu sembahyang rasa macam ada gangguan syaitan, dia kacau itu, ingatkan ini, lupakan kita ini, macam-macam lah. Dia mainkan kita, ingat tu, ingat nak main bola, ingat nak ini, macam-macam. Kacau kawan sebelah. Bila gangguan itu datang, maka Nabi kata apa? Tengah sembahyang itu, fata'awwadh billah, minta lindung dengan Allah Subhanahu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu tiup sebelah kiri 3 kali. Okey, masa tiup sebelah kiri tu tuan-tuan, jangan tiup keluar dia banyak-banyak. Nanti kena orang sebelah. Nanti bergaduh pula. Baik-baik lawan dengan syaitan, lawan dengan orang sebelah pula jadinya. Tuan-tuan, Nabi kata watful ala yasari. Okey, tiup di sebelah kiri kamu 3 kali. Qala fa fa'altu fa adhhaballahu anni. Sejak Nabi ajar aku, ketika datang gangguan syaitan tu kan tuan-tuan. Tuan-tuan, gangguan dalam sembahyang ni semua orang kena. Semua orang kena. Imam kena, Bilal kena, ustaz kena, tok guru kena, tok garu apa tak lagi. Kan? Maka untuk selamat, tengah dia kacau tu, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, cukup. Itu kata Uthman. Dia kata, kejap aku melakukan apa yang Nabi ajar, Allah hilangkan gangguan syaitan aku ketika solat. Tengah sembahyang dia datang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan, saya dulu, tuan-tuan ni cerita dulu, tuan-tuan ni cerita dulu. Dulu tu maknanya dulu tahun 2000 saya pergi Mesir, tahun 2008 saya di stamp pada 2007 tolak dengan 2023 berapa cikgu? 23 tolak 27, 23 tolak 7 25 tahun betul? 25 15 tahun tuan-tuan. 15 tahun yang dulu tuan-tuan, saya memang adalah selalu diganggu-ganggu macam tu sebelum saya pergi Mesir lagi tahun 2007. Okey, sekarang saya ganggu syaitan lah. Jadi waktu tu tuan, antara bentuk saya pada zaman dulu tuan, kalau sembahyang Allah Akbar, kita rasa macam ada banyak binatang. Bukan binatang, macam laron, tahu laron ni terbang, macam apa, bayang-bayang je lah kita terbang situ, terbang. Jadi kita sembahyang gini, macam ada binatang banyak macam tu kan, macam gitu. Itu dulu cerita. Maknanya bahawa syaitan akan ganggu manusia untuk mereka tidak boleh sembahyang.
Dan cara gangguan itu boleh datang secara hissi. Hissi itu dia kacau ikut dia. Nanti Syekh sebut dalam kitab ni, Syekh kata dalam kitab ni, saya macam dah baca kitab ni 5 tahun lepas lah. Syekh kata dalam kitab ni, ada yang boleh diganggu secara zahir. Zahir macam mana? Dia datangkan bunyi kuat. Dia Allahu Akbar, ada je gangguan dekat telinga dia, dengar bunyi itu, bunyi ini, bunyi ini. Padahal orang lain tak dengar. Itu boleh jadi begitu. Dan boleh jadi gangguan itu dalam bentuk was-was. Yang tu yang paling besar. Yang was-was ni semua kena. Semua kena berlaku. Khatib kena, imam kena, Bilal kena, semua kena. Contoh, ini waswas syaitan. Syaitan tu namanya apa? Khanzab. Nama syaitannya Khanzab. Baik. Katanya apa? Tanbih. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Hadis ini daripada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dan katanya ada sesuatu dalam hadis ini. Okey, baik. Katanya lagi. Kemudian Nabi sebut lagi dalam Sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang daripada kamu kalau tengah sembahyang lalu datang syaitan, falabisa alaihi hatta la yadri kam shalla. Syaitan datang, dia kacau dekat otak dia sampai tak tahu dah berapa rakaat tengah sembahyang tu. 2 rakaat ke 3 rakaat? 3 rakaat atau 4 rakaat? Tuan-tuan, tu biasa kita kena tuan. Kadang-kadang masa masuk tu memang dah yakin dah aku masuk ni imam rakaat berapa ni? Imam tengah baca surah. Imam baca surah maknanya 1 atau 2. Tapi tuan-tuan, lepas sembahyang kita 1 ke 2 baca surah 1 ke 2 sampai ke tahap itu. Ngaji kena selalu je ya. Kita datang tu imam tengah rukuk, kita buat okey, imam rukuk maknanya aku masbuk aku ada dalam rakaat. Allahu Akbar. Kita dah masuk rakaat 3, kita rasa tadi aku masuk rakaat 1 ke 2 padahal baru je masuk sembahyang. Nak ceritanya tuan-tuan, permainan syaitan bagi orang yang sembahyang sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kata Nabi, bila seorang datang kepada kamu, fala bisa, dia pun ditalabus, syaitan main kat dia pun tak tahu sembahyang berapa rakaat dah. 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi nak senang tuan, tengok orang sebelah berhenti, aku berhenti. Dia sambung sembahyang. Dia bangun, aku bangun, dia berhenti, aku berhenti. Selesai masalah. Tuan-tuan, ketika dia tak tahu berapa rakaat yang sedang ada, Nabi kata apa? Fa iza wajada zalika ahadukum, kalau kamu dapati kamu dikacau dalam sembahyang, tak tahu berapa rakaat, 2 ke 3, 3 ke 4, falyasjud sajdataini wa huwa jalisun, hendaklah kamu sujud 2 kali sujud, namanya sujud sahwi, dalam keadaan kamu masih duduk tahiyat akhir tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Sebelum tu tengah duduk, sujudlah 2 kali. Okey, sebagai sujud itu tuan-tuan sebagai satu laknat kepada syaitan. Okey, kerana kita minta kepada Allah Taala keampunan dan kepada syaitan. Baik. Katanya, kata pengarang kitab, ketahuilah olehmu bahawa jalan masuk syaitan kepada manusia itu ada 2 dan tak ada yang ketiga, 2 je. Yang pertama adalah apa yang dimasuki dengan sesuatu yang bersifat panca indera, hawas. Okey, seperti seorang yang sedang sembahyang dan dengar suara yang kuat lalu mengganggu ia daripada solat itu. Ini seperti yang berlaku siapa yang melihat dalam solatnya sesuatu seperti hiasan-hiasan lalu dia terganggu. Contoh, tuan-tuan sembahyang kat sini contoh, atau belakang tu lah, sini tak nampak belakang tu. Baris kedua atau ketiga, tuan-tuan tengok tu, nampak ada muka ustaz. Ustaz siapa pula ceramah ni? Muka macam pernah nampak dekat Astro Oasis. Tuan-tuan tengah sembahyang tu, matanya tengok kat TV sekejap, lepas tu terus bermain dalam kepalanya, ni lah ustaz ni agaknya yang kuliah duha itu, kuliah subuh itu, ini aku nampak dekat pasar itu pergi beli ikan je. Tuan-tuan, bila kita nampak satu, ataupun kamu sembahyang di satu masjid, katanya apa? Kazuhufi, kamu nampak perhiasan-perhiasan masjid yang indah, masjid indah, lalu bermulalah bermain kepala kamu. Kalau pasang kapur ni kat rumah cantik juga. Tuan-tuan, dia tarik pandangan kita. Nabi ketika solat, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi solat digantung satu kain dekat rumah Nabi, orang bagi. Ada gambar kain tu. Jadi ketika solat tuan-tuan, gambaran itu mengganggu solat Nabi. Satu ketika yang lain, Nabi pakai cincin. Cincin tu unik lah. Jadi orang sahabat tengok, cincin. Jadi orang sembahyang tu matanya kelih-kelih cincin Nabi. Ketika solat, Nabi pun kata apa dia? Kata Nabi SAW, syaghalani hadza nazratun ilai wa nazratun ilaikum. Telah mengganggu cincin ini
dengan pandangan kepadanya dan pandangan kalian kepadanya. Ketika ada kain depan rumah Nabi, Nabi sembahyang dekat dengan tempat sembahyang Nabi, tuan-tuan, maka ia mengganggu Nabi. Nabi kata, ambil kain ini dan pulangkan kembali kepada pemiliknya supaya tidak gangguan. Hadirin semua, pada zaman kita ni tuan-tuan, gangguannya lagi banyak. Allahu Akbar, tengok sejadah depan ada gambar Kaabah, terus teringat nak pergi umrah bulan depan. Dia mula ingat umrah, baik tuan-tuan. Ingat umrah boleh lagi. Dia ingat umrah, dia ingat nak pilih travel mana Tahun lepas dah pergi Andalusia. Lepas tu dah pergi dengan Yashkin. Ini kali ni nak pergi dengan travel sekian dan sekian. Saya pergi bulan Februari ni tuan-tuan, bulan 2 insya-Allah 16 bulan. Seat masih ada kosong lagi. Okey. Tak tengok gambar Kaabah sejadah, terus ingat umrah. Orang belakang tak pakai sejadah. Dia bangun je Allahu Akbar, nampak orang depan pakai kain plekat, gajah duduk. Dia terbayang gajah duduk, diri baring sekali. Tuan-tuan, ini cara syaitan kacau. Kacau. Lagi pula peminat bola, dia sembahyang belakang, orang depan pakai baju Liverpool. Dia bukan peminat Liverpool. Tuan, dalam hati dia fikir dah, ini pemain ni JDT nak lawan dengan Saudi tak jadi nak lawan dengan JDT kan. Tarik diri, tak nak lawan dengan JDT. Tuan-tuan, otaknya terus bermain dengan satu pandangan. Sebab itu hadirin yang dikasihi sekalian, digalakkan seorang itu apabila solat, iaitu solat pada keadaan di depannya itu yang tidak menyibukkan dia dengan solat. Tuan, okey, kisahlah kain ke apa yang tidak mengganggunya dengan solat. Okey, macam ni tuan-tuan, kadang-kadang lah yang jauh lah, yang depan tak nampak, sini tak nampak, jauh kan. Kadang-kadang mati atas sembahyang tu, tengok atas, tengok tu, terus teringat ustaz tu, ustaz tu, panjang ceritanya. Tuan-tuan, syaitan dia akan main semua benda untuk pastikan solat kita dicuri. Tuan-tuan kena ingat, solat kita dicuri. Saya pun banyak kali dicuri oleh syaitan. Tuan-tuan pun saya yakin banyak kali dicuri oleh syaitan. Dalam sembahyang kita 4 rakaat, mungkin suku rakaat je yang dapat khusyuk. Yang lain semua dimainkan oleh syaitan. Tuan-tuan, ini namanya waswas. Jadi caranya, kalau kita rasa dimainkan syaitan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik. Katanya lagi. Yang kedua, cara masuk syaitan yang kedua adalah dengan yang berkait dengan qalb. Yang tadi berkait macam indera, mata, telinga dengar lagu. Kan dia tengah sembahyang, budak kat belakang nyanyi lagu. Kan? Apa? Nyanyi lagu kat belakang. Apa nyanyi lagunya itu? Lagu kan? Apa namanya? Santai-santailah sayangku. Dia dekat depan tu dia teringat. Dia masuk tu tuan, budak nyanyi kat belakang, tak apalah budak nyanyi kat belakang. Dia masuk tu terus. Syaitan bawa dia pergi terus ke belakang. Bayangkan kalau dia nyanyi lagu Ramli Sarip, Saloma, enggak boleh goyang kaki tu tu. Jadi hadirin semua, itu gangguan panca indera. Ada gangguan kedua, gangguan hati, al-qalb, hati. Kata syaitan, katanya apa? Kata kitab tuan. Dia kata gangguan cara kedua syaitan ganggu dalam solat berkaitan dengan hati. Faman asyraba qalbahu, barang siapa yang di dalam hatinya ada cintakan dunia yang melampau, dia tidak akan boleh selamat daripada gangguan syaitan ini. Tidak dalam sembahyang, luar sembahyang pun tak boleh. Orang kalau hatinya dia terikat dekat dunia, jangan cakap dalam sembahyang, luar sembahyang pun tak boleh. Tengah bawa kereta, fikir nak besarkan rumah lagi, nak buat itu lagi, nak kejar jawatan lagi, nak ini lagi. Tengah bawa kereta, bayangkan dalam sembahyang, lagilah. Dia cuma ingat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, dengan otak dia fikir aku ni bertanding tak kali ni. Ketua kampung dapat ke tak dapat aku? Pengulu dapat tak dapat jawatan tu? Contohnya tuan, bila hatinya penuh cintakan dunia, jangan dalam sembahyang, luar sembahyang pun dia sibuk fikir, apatah lagi dalam sembahyang, memang dia tak akan dapat khusyuk. Nabi kata itulah gangguan syaitan kepada manusia yang datang dengan jalan yang kedua. Kata pengarang kitab tuan, tengok, wala'amullah, demi Allah, yang kedua ini adalah jalan masuk syaitan yang sangat dahsyat. Ramai orang yang tidak mampu lepas daripadanya, melainkan siapa yang Allah nak selamatkan dia.
Yang kedua ni tuan susah. Okey, jadi hadirin yang dikasihi sekalian, sangat susah. Melainkan siapa yang Allah Taala nak selamatkan dia. Dan tidak ada jalan untuk selamat daripada jalan kedua ini. Syaitan masuk dekat hati. Melainkan dengan orang itu mesti betul-betul faham nilai dunia dalam hidupnya. Dan hinanya dunia ketika dia menghadap Allah, takkan dia nak besarkan lagi dunia dan dia kecilkan Allah yang sedang dihadapinya. Tapi kalau orang itu memang besarkan dunia, engkau sembahyanglah taubat ke, tahajud ke, tengah tahajud pun engkau masih boleh ingatkan harta, pangkat, kedudukan yang sedang engkau kejar itu. Tak boleh. Dia sebab dunia itu kat dalam ni. Bukan kat luar, kat dalam ni. Tengah itu pun diingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Jadi katanya apa? Kamu kena hadirkan kecilnya nilai dunia dan agungnya Allah yang sedang kamu hadapi. Semoga Allah kurniakan kepada saya dan tuan-tuan semua nilai ta'zimkan Allah dalam hati dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Bila kita mampu merasakan kecilnya dunia dan besarnya Allah yang Maha Agung, tuan, baru kita dapat fokuskan hati kita kepada Allah dalam sembahyang. Kalau tak boleh. Benda tu bukan senang. Kata Syekh sendiri kata, yang ini sangat sukar melainkan siapa yang ditaufikkan Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah mentaufikkan kita semua dengannya. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya apa? Banyakkanlah engkau berdoa dengan doa supaya Allah jadikan bagimu dunia itu kecil dan Allah itu besar, dengan menyebut Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu berada dalam tangan kami untuk kami guna, tetapi jangan jadikan itu di dalam hati kami. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di atas tangan kami untuk kami guna, jangankan jadikan dunia itu pada hati kami. Setiap hari sibuk, tak kaya pun, tak dapat pun, tapi sibuk hatinya, sampai bawa dalam sembahyang, bawa luar sembahyang, mati pun tak dapat dunia tu. Akhirat pun rugi, tak dapat juga. Dah sembahyang. Jadi tuan-tuan, kita mohon kepada Allah keselamatan daripada ini. Caranya apa? Biar dunia itu berlega di atas tangan kita. Nak buat apa buat, nak bayar apa boleh, nak ke sana boleh tadi, tetapi tidak menguasai hati kita. Yang ini sukar tuan-tuan, tapi kita mohon kepada Allah dengan rahmat dan kebesarannya, Allah menyelamatkan kita dan kurniakan kita dengan taufik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, jalan gangguan syaitan kepada manusia yang seterusnya. Apa dia? Iaitu lupa. Sifat lupa ni tuan-tuan antara gangguan syaitan. Nah, saya pun banyak sekali ni, makin rasa tua ni makin banyak lupa pula tuan. Okey, lupa. Ini tuan-tuan, lupa penyakit otak yang semakin tua satu bab. Tetapi tuan-tuan, lupa yang memang daripada syaitan satu bab. Contoh lupa, contoh paling mudah. Lupa apa makcik? Bukan lupa kecil kereta. Lupa macam mana yang syaitan kacau ni? Lupa rakaat. Tadi dia sebut rakaat. Contohnya, ibu-ibu, kita belajar dalam kuliah 20 kali ulang. Kita mesti jaga lidah kita, jangan mengumpat, jangan tidak pasal orang. Tak apa dah. Pergi kenduri, kita cakap. Kenapa kita cakap? Kita umpat orang. Kenapa? Lupa kuliah duha tadi baru cakap. Faham tak? Bila kita siap makan, dah siap mengumpat, dah seronok, dah best dah, masuk kereta. Kenapa aku cerita pasal orang yang tadi Dia lupa isi kuliah tu masa dekat kenduri. Faham tak makcik? Faham tak? Itu antara jalan syaitan. Lupakan kita, lupakan tuan-tuan, lupakan saya. Lupakan saya. Contoh tuan-tuan, tengok tuan, saya jawab apa tadi? Tadi saya jawab, kalau sembahyang syaitan kacau buat apa? Baca A'udzubillah. Setengah sembahyang kita lupa nak baca itu. Nak baca yang tu lupa. Lupa saya bawa je kejap tadi. Tuan-tuan, antara lupa itu antara gangguan syaitan kepada kita. Saya bawakan dalil yang banyak. Tuan-tuan buka Quran surah Taha ayat 115. Allah sebut, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Kami telah berjanji dengan Adam, jangan makan buah itu, jangan buat ini dalam syurga. Fanasiya, Adam lupa dan terbuat benda itu. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa? Fa in, ini surah kisah tentang Nabi Musa.
Surah Kahfi kan, Nabi Musa dengan Khidir kan jalan sama-sama kan. Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan, Nabi Khidir jalan sama-sama kan, bawa makanan. Ketika jalan, kata Nabi Musa ke Nabi Khidir, dia kata apa? Wah Khidir, nanti kalau kamu nampak ada benda pelik berlaku, okey, khabar, cakap kat aku. Kerana di situlah nanti akan kita jumpa seorang yang namanya Khidir. Nabi Musa kata kepada pembantunya, kita jumpa orang tu. Tuan-tuan, dia jalan, pembantu Nabi Musa nampak ikan iwak garing, ikan kering, contohnya ikan masak dalam bekas. Tengah jalan-jalan, ikan tu urip hidup, lompat masuk air, jalan. Contohnya tuan, pelik. Tapi dia lupa nak bagi tahu Nabi Musa. Dah jalan jauh, berapa kilometer dah jalan kaki. Baru dia kata, baru ingat tadi sebenarnya jauh dah tadi dah. Saya nampak ikan tu lompat dalam keadaan yang pelik. Dia kata, kenapa tak bagi tahu tadi? Dah jauh berapa kilometer dah kita lepas ni. Tengok Allah rakamkan dalam Quran surah Kahfi ayat 63. Inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dia kata, aku lupa pula tentang ikan tu. Sesungguhnya tidaklah yang melupakan aku untuk ingat melainkan syaitan. Syaitan buat aku lupa bagi tahu kau. Jadi tuan-tuan, kita macam tu lah tuan-tuan. Lupa ada kuliah. Tak pergi kuliah, lupa. Lupa. Tuan-tuan. Jadi hadirin yang dikasihkan, lupa ini antara gangguan daripada gangguan syaitan. Oleh tuan-tuan, kurangkan lupa kita. Okey, kalau setakat lupa letak kunci tuan-tuan, itu tak teruk sangat. Tak teruk. Lupa matikan periuk nasi, tak teruk. Teruk jugalah, tapi tak teruk sangat. Ya, tertinggal buah rambutan nak bagi saudara, lupa. Okey, lupa sangat. Sofi, Muhammad Sofi sini. Sofi. Baik. Hadirin semua, lupa tuan-tuan. Jadi lupa ini pelbagai jenis dia. Lupa ada banyak jenis. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, katanya Allah melarang dan Rasulnya melarang seorang daripada sahabat duduk dalam majlis yang dalam majlis itu orang main-mainkan ayat Quran. Kenapa larang? Kerana boleh jadi kamu tengah duduk, dia tengah cakap, kamu lupa pesanan ustaz, pesanan ulama, pesanan pendakwah, dan akhirnya kamu terikut berbicara bersama dengannya dalam keadaan syaitan melupakan nasihat itu. Faham tak? Maka sebab itu penting duduk dengan kumpulan orang bagus. Kalau jenis orang kumpulan cakap tentang ulama lebih kurang, cakap tentang ayat Quran lebih kurang, kata alah sama je orang Islam bukan orang Islam, tak boleh, bahaya betul tak? Okey, orang ni kalau tuan-tuan duduk, syaitan lupakan tuan-tuan, tuan-tuan bergerak bercakap sama dengan mereka. Saat itu kemurkaan Tuhan bila turun, sama-sama turun kepada tuan-tuan, ke atas tuan-tuan, walaupun dengan keadaan lupa. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan buka surah Al-Quran, ini ayat ini sangat-sangat berat. Ayat ini Muhammad Sofi sini di depan. Sini di depan. Muhammad Sofi sini ke depan. Duduk sini. Okey. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Tengok, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Tuan-tuan tengok Allah Subhanahu. Tuan-tuan tengok Allah Subhanahu. Allah Taala kata, tuan-tuan tengok betul-betul ayat ni, apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran ataupun tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mempermainkan Allah dan Rasul, meremeh-remehkannya. Muhammad Safi, di sini kau ni. Safi, Muhammad Safi di sini kau ni. Baik, tuan-tuan, dan bermain-main dengannya. Yahudu fi hadisin ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu terus duduk bersama dengan orang yang bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sampai dia tukar cerita lain. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan tengah duduk, nyembang kat kedai kopi. Duduk. Tengah duduk tuan-tuan, lepas tu orang pun cerita tentang agama Islam. Dia kata, kau tengok, barat ni
Barat ni tak ada Islam pun, tak ada hukum jenayah syariah pun, tak ada tutup aurat pun, tapi maju je. Orang tak baca Quran pun kat sana, bersih je. Tuan-tuan, ini ayat ni bahaya. Kerana ayat ini seperti merendahkan Quran, merendahkan ajaran Nabi, merendahkan itu. Kamu nak nampakkan Barat lebih maju dan lebih moden dan lebih bersih bila tak ada Quran. Pergi negara orang Islam, tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan pergi Yaman, tuan-tuan pergi negara sekian, tuan-tuan kotor je. Seperti dalam sistem, ini yang baca Quran pagi, petang, siang, malam, kotor pula. Hadirin semua, kalau ada orang sedang bercakap macam tu, bangun, pergi. Quran kata apa dia? Kalau kamu terus duduk bersama mereka, walaupun kamu tak cakap, kamu dianggap bercakap dengan mereka sama-sama. Ayat itu. Ayat itu. Quran kata apa dia? Hatta yakhudu fi hadithin ghairah wa imma yunsiyannaka syaitan. Sesungguhnya syaitan akan melupakan kamu tentang peringatan-peringatan ini saat kamu duduk dengan mereka. Fala taq'ud ba'da dzikra, janganlah kamu duduk selepas kamu ingat, ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan kumpulan orang zalim. Tuan-tuan ingat, hati-hati, orang Melayu kita banyak juga tuan-tuan, duduk-duduk dia jadi apa dia panggil? Dia ada satu tanggapan asal agama Islam je mesti tak baik, buruk, tapi Islam sembahyang. Tapi dia kata kalau alah kita ni biasa-biasa lah, tengok Barat tu maju je, tak ada agama pun maju. Tengok tuan-tuan, hati-hati dengan ayat ni racun. Kan? Tak pakai sunnah Nabi pun tak okey je. Alah tak payah ikut ulama ni bukannya faham pun. Dia pun lebih kurang kita je, belajar pun pondok je, bukannya pandai sangat. Kita ni boleh bahasa Inggeris, dia tak boleh bahasa Inggeris. Tuan-tuan, ayat-ayat macam ni dia akan bawa kita bersama ke dalam satu kancah baru yang syaitan akan melupakan kita dengan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya Allah akan kira kita dengan dia bercakap sama walaupun kita diam. Quran kata apa? Fala taq'ud, jangan duduk dengan dia. Bangun, duduk sebelah tempat lain. Dalam aku minta maaf aku tak masuk cerita macam ni, duduk sana. Dia tukar cerita lain, baru duduk balik semula, boleh. Quran kata tuan-tuan, kalau kamu duduk, innakum idzam mislahum, kamu akan jadi macam dia. Baik tuan, sambung. Nabi Allah Yusuf AS tak terkecuali pernah diganggu oleh syaitan. Ketika Nabi Yusuf AS masuk penjara. Nabi Yusuf masuk penjara kan? Bila masuk penjara, apa ada kat penjara? Dia jumpa seorang banduan, dua orang banduan. Dua orang banduan ni dia cakap kat Nabi Yusuf dia mimpi. Mimpi apa? Yang pertama kata dia mimpi nampak burung patuk makanan atas kepala dia. Yang kedua dia nampak perah anggur untuk buat arak. Lalu dia kata, wahai Yusuf, bagilah aku takwilan mimpi ni cerita apa sebenarnya. Lalu Yusuf kata apa? Kamu akan dikeluarkan daripada penjara. Satu tak salah. Lalu dia kata apa? Wahai Yusuf, nanti kalau engkau dah keluar, cakaplah dekat raja yang aku bukan. Dia kata apa? Nanti engkau dah keluar. Nabi Yusuf kata, engkau dah keluar nanti, cakaplah dekat raja. Yusuf kata, cakaplah kat raja bahawa aku ni tak salah. Tak salah. Tuan-tuan, kawan tu pun betul. Macam mana takwilan mimpi Nabi Yusuf, kamu akan keluar daripada penjara. Betul dia keluar penjara awal. Dia keluar penjara. Yusuf kata, kalau keluar penjara, tolong cakap kat dia, aku kat dalam ni lagi, dan aku tak salah. Orang tu keluar, dah keluar sonok, lupa nak cakap. Lupa. Kata Quran apa ni tuan? Tengok. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik fa ansahu syaitan. Syaitan lupakan orang tadi yang dah keluar penjara tadi. Fa dzikrani fala bisa fijni binad. Sampailah Yusuf terpaksa tinggal dalam penjara bertahun-tahun lagi sebab lupa kawan tu je. Baik tuan-tuan, apa lawan lupa? Lawan lupa tuan-tuan? Ingat. Masalahnya nak ingat macam mana? Tuan-tuan, lawan kawan kepada lupa adalah lalai. Lupa dengan lalai lain tau. Lupa lain, lalai lain. Kawan kepada lupa adalah lalai. Musuh kepada lalai adalah ingat, iaitu zikir. Orang yang banyak zikir, sentiasa dengan zikir, hatinya berzikir, dia akan tidak lalai, maka lupanya akan kurang. Zikir.
Kalau dia zikir tuan, teringat ni belum, ni belum. Tuan-tuan, saya kadang-kadang pergi tempat kerja, masuk pejabat, saya fikir apa yang belum siap Macam semua dah siap. Saya masuk dalam kereta, nak balik, ya Allah yang ni belum, ini belum. Kerana aku dilupakan masuk ke atas meja tu, lupa belakang kerja. Sampai tengok handphone lama. Keluar, ingat balik semua. Tuan-tuan, syaitan kenakan saya setiap hari. Lepas tu dia ketahuilah, dia seronok. Kita tak buat kerja dengan baik. Tuan-tuan, lawan kepada lupa adalah zikir. Orang yang banyak ingat akan diingatkan Allah. Orang yang banyak zikir akan diingatkan Allah. Dan dia akan selamat daripada lupa. Semoga Allah bantu kita untuk dapatkan hati dan lidah yang ingat dan berzikir. Amin. Baik, yang seterusnya. Jalan syaitan merosakkan manusia itu adalah isy'alul adawati bainan nas, mewujudkan bibit pergaduhan sesama manusia. Wujudkan orang ni gaduh orang ni. Tuan-tuan, kadang-kadang benda tu isunya remeh je. Dengar kata dia tu selalu duduk dekat masjid, charge handphone je, nak ambil handphone nak ambil elektrik masjid. Charge handphone, laptop semua kat sini, lepas tu balik. Tuan-tuan, itu dengar seorang sampaikan dekat orang tu, daripada yang kecil orang tu cerita balik kat dia. Tuan-tuan, syaitan akan usaha sesama kita ini bermusuhan. Sebab tu saya pesan kat diri saya sendiri, tuan-tuan, saya pesan kat tuan-tuan semua. Kita duduk dalam masyarakat ni, tuan-tuan, jangan sampai kita jadi alat syaitan. Alat syaitan apa? Untuk musuhkan dan bencikan orang tu dengan orang ni. Kan? Kenapa dia macam tu Dia perangai kena macam tu. Engkau cerita dekat orang tu untuk apa? Supaya dia dibenci kat orang ni. Dia ni kelahi dengan orang tu. Buat apa nak cerita kat orang? Tujuannya apa? Tuan-tuan, syaitan hidup di kalangan manusia untuk memperbanyakkan permusuhan sesama kita. Muslimat sama muslimat, wanita sama wanita, kita orang Islam sama orang Islam. Syaitan akan cari poin untuk lagakan sesama kita. Gagalkan misi mereka. Gagal kan? Kalau tuan-tuan nampak ada benda macam tu, bibit macam tu wujud, jangan marah ke dia. Tuan-tuan tahankan diri, aku takkan bagi syaitan berjaya melagakan kami. Diam je tuan-tuan. Orang akan cari poin untuk bergaduh dengan kita. Orang akan cari poin nak balah dengan kita. Tuan-tuan, ambil jalan untuk tidak berbalah. Itu lebih baik. Melainkan terpaksa berbalah kerana Allah, kerana hak, kerana kezaliman. Tapi setakat orang tu kata, tuan-tuan, berhentikan, kerana perpecahan adalah puncanya dari syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Syaitan berputus asa untuk menjadikan kamu kembali murtad. Tuan-tuan, insya-Allah tak akan kembali murtad. Tetapi syaitan tak pernah berputus asa untuk menjadikan sesama kamu saling berbalah. Balah, kelahi. Dengar orang tu cakap, dengar orang ni cakap. Kan? Ustaz tu suka cakap macam tu. Ni mesti nak kenakan saya lah ni. Saya tak kenal pun makcik siapa. Tuan-tuan, ada satu masjid jauh lama dalam masjid tu. Saya ceramah kuliah. Saya kata, saya bawa contoh tak misalnya kata kelahi di beza pandangan, contoh pengurusi beza dengan bendahari atau setiausaha. Tuan-tuan, rupanya kat masjid tu betul ada isu tu. Si setiausaha mesej saya. Mesej, Ustaz nak ceramah je, jangan terlibat dengan kami punya organisasi Sotih tuan-tuan. Lepas tu dia masukkan ayat Quran. Dia kata, apa ni? Saya kuliah je, saya bagi contoh. Saya bukan tahu aja gadungan siapa pengurusi pun, saya tak tahu yang mana satu. Saya kata kat dia, dah Ustaz tak tahu cerita, saya jangan cerita kat masjid. Tajuknya sama, kitab Al-Azkar, cerita pasal macam tu. Masuklah contohnya, tuan. Saya bukan tahu politik dalam masjid tu apa sedang berlaku. Ini ke nak ambil. Saya tak tahu cerita tu semua. Tapi saya tahulah masjid tu ada krisis. Tapi tak apalah, tuan. Akhirnya, tuan, saya kata tak apalah Haji. Kalau saya datang menjadikan orang salah tanggap, saya berhentilah kuliah di sini. Jadi saya nak ceritanya. Maknanya, tuan-tuan, hadirin semua, nak ceritanya, kalau orang dalam masjid pun syaitan berjaya kelahikan, apatah lagi di masjid, apatah lagi dekat warung,
apa lagi dekat madrasah, apa lagi dalam masyarakat, apa lagi dalam, maknanya tuan-tuan, kita ambillah pendirian, kita takkan jayakan misi syaitan untuk lagakan sesama kaum muslimin. InsyaAllah tuan, kalau tuan nampak orang Islam tu gaduh orang Islam, tuan-tuan lah menjadi pendamai, kata dah lah, tak payahlah, kita sama orang Islam yang gaduh lah. Tuan-tuan, itu lebih baik. Kita jangan bagi misi dia berjaya. Dan ingat, baik, katanya apa? Ini di antara tujuan daripada tujuan syaitan yang jahat. Dia akan melalui semua jalan dan menggunakan semua cara, untuk menghilangkan akal manusia dan memasukkan kemarahan sesama mereka. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah Sayyidina Uthman meriwayatkan daripada Imam Baihaqi dalam riwayatnya menyebutkan Uthman bin Affan radhiyallahu telah berkata, jauhilah kamu akan arak, kerana arak itu ibu segala kejahatan, dan sesungguhnya ada orang di kalangan kamu dahulu kuat beribadah, mengasingkan diri daripada manusia, lalu dia telah pun berzina dengan seorang wanita. Ketika mendapati wanita yang dirogol itu melahirkan, mengandung, lalu dia takut maruahnya itu akan diketahui orang, kejahatan tadi, lalu dia pun bunuh wanita tadi dan bunuh anak itu. Katanya hanya dengan minum arak dia telah melakukan zina, membunuh wanita, membunuh bayi. Dengan satu arak melakukan 3 ke 4 kesalahan yang lain. Baik tuan-tuan hadirin, begitu juga katanya apa dengan judi. Dia ajak orang minum judi, syaitan ajak orang minum judi. Dengan judi tadi tuan-tuan, duit tak cukup, dia bergaduh dengan isteri dia, minta duit isteri dia tak bagi, nak beli beras untuk anak. Tuan-tuan, dia pukul anak dia dan sebagainya. Tuan-tuan ingat tak kes yang berlaku minggu lepas? Ingat tak seorang anak mengelar ibu dan ayah dia? Kelar masuk berita kan? Kelar bunuh ibu ayah dia kerana dadah. Tuan-tuan, dadah adalah kerja syaitan. Bawa orang jatuh kepada dadah. Bila mereka masuk kepada dadah, dia akan curi duit masyarakat, dia akan kelahi dengan orang, dia akan bunuh orang. Berlakulah permasalahan dalam masyarakat, syaitan akan mengganggu manusia dengan cara seperti itu. Arak, dadah. Sebab itu tuan-tuan, arak, tuan-tuan saya tanya, dalam satu Felda contoh, Felda kan semua orang Islam kan, Melayu kan? Tak, ada 7-Eleven atau Speedmart contohnya. Apa faedah jual arak di kawasan yang semua orang Islam? Ada faedah? Tak ada. Kenapa arak perlu dijual di tempat tersebut? Tak boleh. Tak boleh dan tak sepatutnya. Sebab itu hadirin yang dikasihi sekalian, arak adalah ibu segala penyakit yang akan melagakan manusia. Dengan sebab dia hilang pertimbangan akal, akan berlaku banyak kesalahan. Dan apa namanya? Tadi judi pun begitu juga. Maka di antara yang lain daripada jalan syaitan untuk merosakkan manusia adalah dengan telik nasib. Telik nasib. Semua itu Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah Ta'ala kata sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, mencabut nasib itu sesungguhnya daripada amalan syaitan. Sesungguhnya syaitan ingin menjadikan kamu saling bermusuh-musuh pada arak dan juga judi. Oleh itu tuan-tuan, dalam mana masyarakat, tolonglah kita hapuskan judi. Saya ucapkan tahniah kepada beberapa negeri dalam Malaysia yang telah menutup premis-premis judi semampu mereka. Ada judi yang tak boleh tutup, judi dalam talian. Tuan-tuan tak boleh buat apa, handphone sendiri tak boleh buat. Tapi judi yang ada di luar, pusat-pusat judi yang ada, kalau baik ditutup. Arak nak buat arak itu dijual di komuniti non-Muslim, terserah kamu. Tetapi komuniti Muslim, Speedmart, 7-Eleven mesti dikeluarkan satu kuasa, jangan jual arak di kawasan majoriti orang Islam. Tuan-tuan, itu dibuat masa saya di Perak, ada satu kawasan Manjoi keluarkan surat. Minta keluarkan supaya jangan dijual arak di kawasan Muslim. Kita berhenti azan sekejap dan kita sambung lepas azan sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi al-'atiyya was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, kita lanjutkan sikit lagi tuan-tuan untuk kita punya tajuk ini. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, kata pengarang kitab, untuk menjadikan manusia ni senang jangan berbalah. Kata Said Qutb ketika menafsirkan firman Allah, qul li ibadiyallazi yaqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata Allah Taala, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, bercakaplah dengan perkataan yang paling baik, kerana syaitan akan cuba untuk melagakan kamu dengan kesalahan perkataan kamu. Tuan-tuan, pernah tak berlaku banyak kali kita cakap gurau tapi orang ambil serius, waktu orang marah kita. Kita cakap dengan nada macam ni, tapi orang dengar dengan nada lain, lepas tu dia marah kita. Saya kena banyak kali tuan-tuan, banyak kali. Kita cakap kita tu biasa, tetapi orang memahami dengan lain makna. Okey, jadi Quran kata apa dia? Bercakaplah dengan perkataan yang paling baik sampai orang tak boleh faham yang lain. Tuan-tuan, tak faham yang lain. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan ada kawan satu kerja, mungkin dia warga negara warga negara luar. Contoh. Okey, jadi tuan-tuan pun gunakan berkata, okey ni kita makan ni okey sama-sama kita orang Malaysia. Kita cakap macam tu, tuan-tuan, maknanya kita kat Malaysia. Jadi kawan tu dia terasa, yelah mana-mana kita orang luar. Jadi benci dalam hati. Faham tuan-tuan? Quran kata apa dia? Katakanlah kepada hamba-hambaku, pilihlah perkataan yang baik. Sama tuan-tuan, dengan saudara mara pun sama. Dengan saudara mara pun sama kadang-kadang. Kadang-kadang kita tercakap kawan tu, okey kita raikan kepada Pak Long, Pak Ngah, Pok De, Pok Mat, Pok Meng, Pok Mang. Tuan-tuan, ada seorang Pok tu kita sebut, Pok Chong namanya. Dia duduk belakang. Dia kata mentang-mentang aku kerja duduk belakang masuk pinggan, nama aku tak sebut. Nampak tuan-tuan? Saya pernah ada satu masjid juga tuan-tuan, tak payah cerita pasal lama lah tuan-tuan. Saya cakap lah, okay, yang kan saya mula-mula kan awal saya cakap yang dikasihi kepada pengurusi, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal. Okey, jadi semoga Allah Taala berkati. Jadi kita kuliah kita pada hari ini insya-Allah bertajuk habis kuliah tuan, saya keluar sebut Imam Bilal ni, aku tak siap nak sebut. Tuan-tuan, pedih hati saya dengar. Takkan aku nak sebut satu-satu Pak Haji. Mak bagi aku nasi sini tak depan. Tuan-tuan, nak kata apa? Kita memang nak kena jaga. Sejak daripada tuan-tuan, saya terus sebut, dan kepada semua hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, aku tak tinggal dah saat kuliah. Biar semua je tak terasa. Tuan-tuan, makcik, depan kita ni orang macam-macam makhluk ada. Kadang-kadang kita cakap bergurau, dia ambil serius.
Kadang-kadang perkataan kita nak maknakan ini, dia faham makna itu. Quran kata apa dia? Qul li ibadiyya qul li ibadil yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-Ku cakap yang paling baik dan paling tepat sampai orang tak boleh tafsir kedua dan ketiga. Faham tak? Tafsir kedua dan ketiga. Okey, inna syaitana an yuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya syaitan akan buat kamu saling bermusuh. Akan buat kamu saling bermusuhan. Baik tuan, selesai yang itu. Baik, seterusnya Nabi SAW sebut dalam hadis kedudukan syaitan dalam manusia. Disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu dalam tubuh manusia boleh berjalan dengan perjalanan darah. Oleh itu, sempitkanlah laluan syaitan dengan cara kalian banyakkan berpuasa. Satu. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya dekat hati anak Adam kalau dia lalai dan lupa Allah. Apabila dia ingat Allah, belalai itu akan dicabut. Dia lupa diletak, ingat cabut. Oleh itu, siapa yang banyak mengingati Allah, maka akan lamalah cabutan belalai syaitan daripada melekat pada jantung hatinya. Maka dengan memperbanyak syaitan dan kekuatan iman akan menyelamatkan dia. Hadirin semua, yang terakhir untuk melemahkan syaitan dengan kekuatan iman. Iman bila kuat, syaitan akan jadi lemah menguasai kita. Itulah kata-kata Nabi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Tuan-tuan tengok, Nabi kata dekat Umar, "Wahai Umar." Nabi kata dekat Sayyidina Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau ni syaitan takkan jumpa depan-depan dengan engkau. Tidak ada satu lorong yang engkau lalu, melainkan syaitan akan cuba lalu lorong lain supaya tak bertembung. Padahal bukan nampak. Tapi syaitan tak nak tengok muka Umar kerana kuatnya iman Umar." Kita balik surau lalu satu lorong, tuan-tuan, 3 bar syaitan ikut. Nabi kata kepada Umar, "Ya Umar, tidak akan berjumpa dengan bukan syaitan. Mana sahaja yang kamu lalui wahai Umar daripada lorong, syaitan akan melalui lorong yang lain." Kerana kuatnya iman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dah berhenti dah. Dah. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, selesai tuan eh. Baik. Okey dah, habis tuan. Tajuk kita akan datang adalah tentang lagu dan juga pasal. Lagu pasal ni dah habis tuan. Kita habiskan teruslah, habiskan bab tu terus. Okey, habiskan bab tu terus. Iaitu bab yang seterusnya adalah lagu, mazamir syaitan. Mazamir syaitan ni adalah lagu. Orang yang hidupnya bergelumang dengan lagu banyak. Lagu itu, tuan-tuan, zaman muda kita semua kita tahu, Rock Kapak, Ekspedisi, lagi Wings. Ingat lagi Wings, tuan-tuan? Okey. Pintu hatiku diketuk oleh 2 wanita. Tuan-tuan, begitu kan? Jadi hadirin semua, lagu, tuan-tuan, yang bergelumang dan tenggelam dengan lagu. Lagu adalah dipanggil seruling syaitan. Kalau tuan-tuan nak alternatif buat lagu, semua orang suka lagu, tuan-tuan, maka gantikanlah dengan lagu-lagu yang indah berdasarkan apa yang tidak menyalahi akhlak dan syariat, seperti lagu-lagu nasyid. Kalau bukan nasyid pun, tuan-tuan, yang kita dengar tu dia menenangkan, dia bukan sifatnya jadi gitu, rock dah, tuan-tuan. Isabella dan lain daripada itu, tuan. Itu namanya seruling syaitan. Yang kedua, tuan-tuan, tempat yang disebutkan dalam kitab ni tajuk akhir kita, iaitu pasar. Pasar menjadi tempat peperangan syaitan. Kata Nabi SAW, kata Nabi, siapa di kalangan kamu yang mampu untuk jangan jadi orang pertama masuk pasar, buatlah. Tuan-tuan, pasar mana? Pasar raya, pasar raya ke pasar malam ke pasar ikan, tuan-tuan, dekat tangkap tu, Astaka tu kan. Jangan jadi yang beratur nombor 1 depan sekali, pintu buka terus masuk. Nabi kata kalau kamu mampu untuk tidak jadi orang pertama masuk pasar, buatlah. Dan kalau boleh jangan kamu jadi orang yang paling akhir keluar pasar. Tengah-tengah tak apa. Datang pukul 10, okey. Ustaz, ikan habis. Ikan habis. Ikan murah habis, ikan mahal je tinggal. Hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi kata kalau mampu sama pasar malam. Kerana tuan-tuan, di pasar adalah tempat
berselarak dengan syaitan. Kenapa tuan-tuan? Di pasar lah akan ada banyak penipuan berlaku, tipu timbangan, tipu ini. Syaitan bermain kat situ. Orang bercakap itu, bercakap ini. Oleh itu tuan, kalau tuan-tuan mampu tak pergi pasar, tak payah pergi. Kalau ada orang gaji, suruh gaji pergi. Kalau ada lah tuan-tuan. Kalau tak ada, kalau terpaksa pergi tuan-tuan, buat beberapa perkara. Pertama, masuk dengan baca doa. Doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je. Dua, masuk ke dalam pasar, terus tuju kepada apa yang kita nak beli. Jangan, tengok sana lah, pusing sana. Pusing, tuan-tuan, 5 kali tawaf. Terus, pergi pasar nak beli apa? Nak beli ikan carut, pergi beli ikan carut. Lagi nak beli sayur brokoli, terus pergi ke brokoli. Sebelum pergi dah tulis siap-siap dah. Ini tawar, makcik tak beli, nanti saya pusing sekali ya. Tuan-tuan, pergi untuk keperluan, lepas tu keluar. Dan jangan jadi yang terakhir. Tuan-tuan, kerana itu akhir tuan-tuan adalah tempat syaitan. Abang Safi, minum. Baik. Tuan-tuan, selesai habis. Katanya apa? Kerana syaitan ketika di pasar memiliki panji-panjinya. Jangan sampai tuan-tuan dapat panji nombor 1 masuk atau panji yang terakhir keluar. Bawah lekat kan. Tuan-tuan tak nampak, syaitan lain nampak. Oh, hak ni. Kaki pasar nombor 1 masuk. Yang ini paling lama akhir keluar, lebar sampai habis. Jadi tuan-tuan nak masuk tengah-tengah. Dengan doa, dengan tujuan kemudian keluar. Boleh pergi pasar tuan, Nabi pergi pasar juga. Tapi jangan kita jadikan itu tempat kita melepak, duduk dan sebagainya. Pergi untuk keperluan saja. Wallahu alam. Fasal kita akan datang adalah fasal kelima tentang jalan syaitan merosakkan hati manusia, insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut. Hadis. Insya-Allah.